Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan dalam Karisma Legacy Utara yang hari ini sudi untuk bersama-sama dalam kita menyertai program iaitu Sembang Santai Meningkatkan Keyakinan dan Diri, Impact Trauma Kanak-kanak melalui kaunseling. Jadi program ini kita datangkan khas kaunselor berdaftar daripada KL, jauh daripada Shah Alam ya Puan Azim, daripada Shah Alam untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Dan saya rasakan bahawa program ini sangat begitu bermakna untuk kita dalam meneruskan perjalanan karier kita di Karisma Legacy Utara ini. Jadi tanpa melengahkan masa lah saya tak perlu berceloteh panjang, kita serahkan mic ini kepada Puan Aziun Khalilah binti Harun daripada Shah Alam, daripada Razis Vision Sedia Berhad untuk menyampaikan sembang santai kita pada pagi ini. Kita berikan tepuan yang gemuruh. Okey, terima kasih Encik Muhammad Fauzi daripada Karisma Legacy Utara ya. Okey, sebelum tu ya, izinkan saya lekat sikit ya. Okey. Tadi saya dah edarkan apa ni kata apa handout saya kata apa kertas untuk kita lihat lah ya. Di dalam tangan tuan-tuan dan puan-puan, dia kena ada satu kertas ini ya. Okey, ada kertas ni untuk penilaian ya. Ini adalah borang penilaian latihan. Lepas habis program ni hari ni, saya minta tolong isikanlah dalam ni menjawab sama ada sangat bagus ataupun sangat tidak setuju mengenai program apa yang saya buat pada hari ini ya. Kemudian ada satu lagi yang kita namakan DAS Depression Inventory. Yang ni juga kena ada sebab kita akan lakukan aktiviti pada modul kedua nanti. Semua ada tak? Ada. Okey. Alright. Sebelum tu saya nak edarkan jadual kedatangan untuk diisi kepada ni. Ambil dulu lah ya yang ni. Okey. Okey. Seperti mana yang telah diperkenalkan oleh Encik Muhammad Fauzi tadi, ingin saya memperkenalkan diri saya. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa ke yang nak kemuskilan? Tak apa. Tak apa. Kita borang tu boleh start daripada belakang pun tak apa. Ya, bagi ke belakang. Okey. Alright. Okey. Tanpa buang masa, saya perkenalkan diri saya dulu. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Aziun Khalilah binti Harun. Umur saya adalah 52 tahun. Okey, dan saya merupakan seorang kaunselor berdaftar yang mana banyak melakukan ya kaunseling, contoh macam kaunseling individu, kaunseling rumah tangga, kaunseling untuk bimbingan kerjaya, kaunseling kepada warga emas, kaunseling kepada warga kelompok, group kaunseling ya, atau kita panggil group kaunseling. Okey. Kemudian selain daripada itu, saya juga menjadi kaunselor berdaftar kepada beberapa buah NGO di sekitar Kuala Lumpur untuk melakukan kaunseling kepada pelajar-pelajar daripada IPTA ataupun Institut Pengajian Tinggi Awam dan juga Institut Pengajian Tinggi Swasta. Okey, banyak topik-topik yang sering saya buat selain daripada kaunseling. Saya juga sering dijemput untuk memberi ceramah. Antara topik-topik yang sering saya lakukan adalah kesejahteraan minda ataupun kesejahteraan mental ya, kesihatan mental, tentang membimbing kaunseling kerjaya, kaunselor pembimbing kerjaya, dan juga kepada yang sedang mungkin mengalami krisis pertengahan pertengahan umur dari segi kerjaya. Okey.
Saya sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak lelaki dan berasal daripada Perak. Orang yang bak kata orang yang kita kena kenal lah. Tak kenal maka tak cinta kan. Jadi lepas saya perkenalkan diri saya ni, kalau memang tak boleh kita apa ya, kalau kita ada program, kita kena ada orang kata apa, saling ada connection atau ikatan supaya program kita boleh berjalan dengan lancar di antara saya dengan peserta dan di antara peserta dengan peserta. Okey. Jadi tanpa kita buang masa ya, saya nak kita nak buat kata apa ya, kenali diri anda ataupun kenali diri saya. Apa tu, dengan menerangkan nama, umur, pekerjaan, status perkahwinan dan pernahkah menghadiri sesi kaunseling dan program-program kesejahteraan minda seperti mana sebelum ini. Ini tadi kan saya cakap yang sekarang ni kita scan QR code ni ya. Senyum dia. Okay, QR code ni dan saya bagi masa 10 minit untuk jawab semua soalan yang dalam apa QR code tu. Kalau ada yang tak faham, tak tanya ya. 10 minit daripada sekarang. Ada apa soalan ke? So far okey ya? So far cukup ya? Tu dia keluar tu. Cuba sini berjaya. Keluar tak? Yes, jawab. Tolong jawab ya. Dia boleh tak? Boleh? Tak boleh. Kenapa dia tak boleh? Tak apa. Boleh. Cuba. Sebenarnya boleh buat dengan ni juga kan. Mana kamera? Ada Google. Lepas tu ada yang kata scan ni lah ni. Tadi tekan yang mana? Tekan dekat Google. Ryan. Dah boleh dah. Jawab soalan ni. Okay, jawab soalan. Okay, dah boleh dah. Oh, yang ni tadi tak boleh. Cuba. Tak ada.
Okey. Kita buat kita stand okey, boleh dah. Isi ya. Tulis isi jawapan. Boleh tak? Dah boleh. Terima kasih. So, kita ada lagi 3 minit untuk buat. Ada tak siap lagi ke angkat tangan? Okey, so lagi tak siap tunggu sekejap. Siapa kat sini yang pernah menghadiri program kaunseling? Saya. Pernah Pernah. Dekat mana Dekat meja klinik kesihatan. Dekat klinik kesihatan. Ada dekat area Kat sini dekat Suruhanjaya. Suruhanjaya memang ada kaunselor kat sana juga. Macam mana you boleh start pergi tu? You pergi daftar ke atau you pergi minta rujukan daripada mana ke macam mana? Tak bukan daripada pin apa? Doktor kita cek darah semua kan. Lepas tu saya Minta. cerita mengenai ada konflik sikit tadi. Jadi saya minta kalau dia rujukan saya kepada kaunseling lah. Okey. Jadi maksudnya pergi klinik kesihatan kemudian dirujukkan Rujukan kaunseling. Okey, selesai semua dah siap Okey. Alright. Okey. Tadi kita dah siap semua yang QR code tadi tu. Dah isi semua? Dah submit dah? Okey. Sekarang kita masuk untuk kata orang tak kenal maka tak cinta kan. Lepas saya dah memperkenalkan diri saya naklah kalau boleh mengenali tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini. Kan saya datang daripada Kuala Lumpur kan nak kenal orang Penang juga kan. Jadi kita boleh start lah dengan sesi perkenalan antara saya dan anda sesama anda. Ya, okey, kita start dengan di sini. Nama saya Hasni Farina, umur saya 42 tahun. Saya sudah berumah tangga. Saya ada 3 orang anak. Saya adalah perunding kewangan di sini. Okey, dah lama dah jadi mereka kat sini. Okey. So far okey. Okey, alhamdulillah. Okey, silakan yang kedua. Nama saya Mira Osman. Umur saya 45 tahun. Saya baru berumah tangga, mempunyai 2 orang anak tiri. Saya adalah perunding kewangan di sini. Baru rumah tangga ya? Dapat anak instan ya, bagus ya. Kalau dia tak payah kita kata orang apa. Nak mengandung tu kan kata bagi masa kan kita pening apa semua, kita kahwin dia dah dapat anak ni. 2 orang ya? Lelaki dua ke? Ataupun lelaki perempuan? Ya, perempuan. Dua-dua perempuan? Okey. So far okey? Dah lama dah jadi perunding kewangan kat sini? Dah lama. Lama juga dah ya? Ada yang sampai 5 tahun? Tak sampai lagi ya? Baru 3 tahun. Baru 3 tahun? Mencabar tak? Sangat mencabar. Bagusnya. Suka cabaran dia? Bagus lah Puan Munirah ya? Okey. Yang seterusnya? Nama saya Fatimah binti Ahmad. Saya 15 tahun. Saya mempunyai 5 orang anak. Saya datang dari Kelantan. Saya perundingan kewangan di sini. Sama jugalah. Siapa jaga anak-anak kat rumah? Anak-anak dah besar ke? Dah. Dah besar dah? Boleh jaga diri sendiri? Tadi datang sini dekat apa? Bawa kereta sendiri ke? Suami hantar ke? Suami hantar. Suami hantar. Okey, bagus. Okey. Seterusnya? Encik, Nama saya Muhammad Fauzi bin Syami. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Berhijrah ke Penang. Okey. Berhijrah ke Penang dan seterusnya bersama Karisma Legacy Utara lah sebagai perunding kewangan. Dan umur saya 47 tahun, sudah berumah tangga dan mempunyai 2 anak. Okey. Nampak masih muda ya Cik Muhammad Fauzi? Mungkin mengamalkan makanan-makanan yang sihat. Terima kasih. Ya. Ada sikit-sikit. Suka makan ulam. Suka makan ulam. Suka juga ni aktiviti-aktiviti macam Suka. di luar ke. So kita nampak macam fit tu ya, nampak Encik Muhammad Fauzi. Tak seperti orang yang berusia 40 berapa? 42? 47 tak ada macam kita tengok orang 47 tahun yang di luar sana. Saya kira kalau Encik Fauzi pergi reunion dengan kawan-kawan,
Cik Fauzia paling remaja lah ya. Okey. Anak tadi 2 orang kata. Lelaki ke perempuan ya? Dua-dua perempuan. Dua perempuan. Okey. Anak masih kecil dan besar-besar? Seorang sekolah menengah dan seorang lagi sekolah menengah. I see. Okey. Kita kenal dah. Okey, yang seterusnya? Ya, saya Nurita Hariza. Ya. Saya berumur 50 tahun. Okey. Saya 3 orang anak, seorang anak lelaki dan 2 perempuan. I see. Saya dah bercimpung dalam dunia perunding kewangan ni selama 10 tahun lah. Bersama Karisma Legasi lah. Oh, okey. Apa anak-anak dah besar ke, bekerja dah ke atau masih sekolah ke macam mana? Yang nombor 1 tu dah bekerja, yang nombor 2 tu masih berada di UiTM dan yang ketiga tu ambil SPM tahun ni. Oh, mesti tahun ni. Jadi kalau kita tengok kat sini ada 2 orang kaum Adam, satu dia 4 orang ya, kaum Hawa ya. Okey, yang hujung tu boleh perkenalkan nama? Okey, saya rasa tadi kita dah saling mengenali sesama sendiri dalam sesi kenali diri saya. So, kita akan masuk kepada topik kita pada hari ini iaitu meningkatkan keyakinan diri, impak trauma kanak-kanak melalui kaunseling. Kalau kita tengok impak trauma. Okay. Siapa kat sini yang boleh bagi kefahaman anda tentang trauma? Trauma itu sesuatu yang kita macam trigger. Kita ada sesuatu perkara yang berlaku tu, kita trigger benda tu yang menyebabkan mungkin kita akan rasa cemas, takut. Okey. Itu maksudnya dia ada, bila kita teringat satu benda tu, kita akan rasa cemas ataupun takut. Ada lagi tak? Trauma tu adalah satu perkara yang peristiwa yang impact pada kehidupan kita dan benda tu akan menyebabkan kita dan jadi Okey. Maksudnya bila satu benda yang berlaku kepada diri kita, kita jadi panik, kita jadi rasa bimbang. Itu kefahaman melalui trauma. Okay, next. Okay, apakah maksud trauma sebenarnya? Trauma ditakrifkan sebagai luka jiwa. Luka jiwa atau kecederaan mental akibat pendedahan langsung atau tidak langsung kepada kejadian yang intensitinya di luar jangkaan manusia seharian. Dia telah menyebabkan ketakutan luar biasa yang mengancam kesihatan fizikal dan mental yang boleh mengakibatkan kelumpuhan emosi. Jadi adalah penting untuk diingatkan bahawa kesan trauma boleh bertahan untuk jangka masa yang lama dan memerlukan sokongan profesional pemulihan. Okey? Maksudnya trauma ni adalah luka jiwa. Kalau luka fizikal kita boleh nampak, luka jiwa siapa pun tak tahu. Next. Okey, daripada objektif di sini kita akan mempelajari 3 objektif pembelajaran taksonomi belum melalui pengetahuan, validasi dan pemahaman, iaitu gejala perilaku akibat trauma kanak-kanak, pengertian impak trauma apabila dewasa dan peranan kaunseling dalam mengatasi trauma. Hasil pembelajaran daripada ketiga-tiga objektif ini, tuan-tuan dan puan-puan akan berupaya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sama ada dari kesihatan fizikal maupun mental secara holistik. Next. Okey. Baiklah ya, sekarang mari kita tengok apakah kandungan program kita pada hari ini. Kita ada 4 modul yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu untuk hari pertama, untuk hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis trauma. Modul yang kedua ialah gejala pasca trauma. Yang ketiga ialah kesan pasca trauma ketika dewasa. Dan keempat adalah pemulihan menerusi kaunseling. So next.
Untuk modul pertama. Apakah yang kita tengok dalam modul pertama ni? Okay, next. Apakah jenis-jenis trauma? Okey, jenis-jenis trauma sebenarnya ada banyak, tetapi yang paling kata apa ya, tinggi statistiknya adalah keganasan rumah tangga dan interpersonal, iaitu apa dia? Faham tak interpersonal tu apa? Tak faham Ya, hubungan dingin. Lagi? Hubungan dengan dingin. Okey. Okey, interpersonal tu ialah kemahiran kita untuk berhubung dengan orang lain. That is interpersonal. Ya. Kemudian keganasan interpersonal di halayak ramai. Macam mana hubungan kita dengan halayak ramai, ya, dia jenis trauma. Paksaan yang disengajakan dan kemalangan yang tidak dijangkakan. Okey, next. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya Keganasan rumah tangga dan interpersonal. Apakah yang ada di dalam keganasan rumah tangga dan interpersonal ni? Pertama, hukuman fizikal yang keras Sebagai contoh, mungkin memukul dengan objek, serangan melalui perbuatan seperti memukul atau menampar atau menendang. Kedua, kata-kata yang menghina. Kata-kata yang menghina contohnya macam mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kesat dan juga kata-kata yang keras. Isolasi sosial. Isolasi itu maksudnya? Ya, contoh isolasi itu macam mengasingkan diri ataupun masa dia kecil ni macam dia dilarang untuk bermain dengan kat luar, dengan bergaul dengan kawan-kawan. Dia hanya duduk dalam rumah untuk dia macam melihat saja, dia tidak dibenarkan macam berkawan. Kemudian keganasan seksual ni contoh macam pernah dirogol ataupun dicabul lah. Ya. Jadi benda ni, perkara-perkara ni dikatakan macam keganasan rumah tangga dan interpersonal sebab dia berkaitan hubungan kita dengan orang lain. Ya. Okey, next. Apakah yang dimaksudkan dengan keganasan interpersonal di halayak ramai? Okey. Interpersonal di halayak ramai ni contoh ejekan tubuh ataupun body shaming. Apa contoh-contoh body shaming yang orang boleh kata dekat kita? Selalu gemuk kan, macam gemuk. Sebenarnya dia bukan gemuk saja Kalau ada macam tinggi, kurus ataupun dalam aspek warna kulit kan, kadang-kadang warna kulit kan, resis, hinaan fizikal, kata-kata yang macam menyebabkan orang kata daripada segi fizikal kita, kita akan ini boleh meninggalkan kesan trauma kepada orang yang menerima kan, menyebabkan dia rasa malu kan. Okey. Yang kedua, bully. Dia menggunakan kekerasan untuk menggambarkan kekuasaan dia. Biasanya bully ni dia adalah orang yang membuli itu sebenarnya dia juga trauma. Tapi dia ada dalam, kita panggil dalam Adler punya dia punya kita kata dia punya term lah term dia ada inferiority complex. Dia mencipta satu lagi superiority. Okey, daripada inferiority ni, rasa rendah diri, jadi dia akan cuba menaikkan semangat dia tu dengan superiority. Dengan itu dia cuba membuli orang. Sebab tu kan biasanya lelaki yang rendah, dia kalau dia naik pangkat besar ke apa ke, dia akan mempunyai potensi macam membuli orang lain. Kerana dia rasa rendah diri sebagai superiority bila dia ada kuasa. Mungkin kat sini pernah ada pengalaman? Okey. Dan dia sangat menyebabkan kita rasa stres. Okey. Kemudian bergaduh. Bergaduh juga boleh menyebabkan
trauma isu-isu macam cemburu, cinta tiga segi kan, ataupun dia nak balas dendam dan sebagainya. Okey, kadang-kadang pergaduhan ni dia ini di khalayak ramai ni, body shaming biasanya dia jadi macam di khalayak ramai. Ni maksudnya benda-benda yang dilakukan di khalayak ramai menyebabkan orang lain selain daripada dia juga mendengar lah. Ya, macam bully kan, budak-budak yang kena bully kan. Kemudian konflik antara kumpulan. Kadang-kadang masa kita kecil-kecil ni kita ada berpuak-puak kan. Puak ni nak lawan dengan puak tu kan. Lepas tu konflik antara tu, ni mengata ni pula ada pula dalam kawan-kawan dia. Kumpulan ni ada pula yang kata apa, musuh dalam selimut kan, menyebabkan ada bocor-bocor rahsia yang tak sepatutnya yang menyebabkan menjadi konflik lah. Okey. Next. Paksaan yang disengajakan. Apa yang dimaksudkan dengan paksaan disengajakan? Kekerasan untuk mendapatkan maklumat. Contoh ya, kalau macam dia ada masalah, katalah dia meminjam dengan Along kan. Meminjam dengan Along ni mungkin dia dah tentulah orang yang meminjam dengan Along ni akan rasa trauma kan, sebab dia macam diugut apa semua. Tetapi dia bukan sahaja setakat di situ, waris juga menjadi trauma ya, dengan cara peras ugut ataupun ugutan bunuh ataupun dia pukul, atau selalu yang kita dengar baling cat merah kan ke atas kereta dia ke rumah dia ke, yang itu akan meninggalkan rasa trauma. Kemudian memaksa melakukan hal yang bertentangan. Sebagai contoh macam yang ini juga akan menimbulkan trauma apabila dia contoh yang saya rasa paling mudah kita nak faham, pemerdagangan manusia. Kan? Pemerdagangan manusia ni adalah, siapa tahu pemerdagangan manusia? Tak tahu. Pemandangan manusia ni adalah sekarang ni bisnes yang paling mudah ialah menjual orang. Okey, contoh ya macam colik budak-budak perempuan muda dan dijualkan. Okey. So orang yang kena colik tu ke apa ke, jadi trauma tak benda-benda yang dipaksa untuk buat benda-benda yang dia tak nak. Ataupun mungkin sumbang mahram. Incest ya, kita dalam bahasa Inggeris panggil incest. Kan, mungkin satu pihak tu nak, satu pihak tu dia trauma, takut. Okey, dia akan meninggalkan kesan trauma kepada dia. Atau kita panggil satu lagi, kemudian pengintai maya. Apa dia pengintai maya ni? Stalker, dalam bahasa Inggeris kita panggil stalker ya. Siapa ingat ada satu kes yang nama jurugambar tu, yang perempuan tu, nama dia tak tahu macam nak sebut. Asasia ke Acasia Diana tu, yang diganggu oleh seorang lelaki. Ini Malaysia kat Malaysia diganggu oleh seorang lelaki secara maya hingga mengancam keselamatannya selama 8 tahun. Ingat tak kes tu? Kan? Yang dia sampai perempuan tu di mana-mana dia ada. Dia pergi ke London pun lelaki tu ikut dia sampai ke London. Okey. Dia bukan minat saja tau. Dia dah psycho. Dia psycho. Yang jadi trauma bukannya yang si stalker ya. Yang jadi trauma adalah ya pembuli. Dia bukan sahaja datang ke, maksudnya di alam maya, dia tengok dia email dia apa semua, dia juga datang ke rumah keluarga perempuan tu. Dia datang juga. Dia ikut perempuan tu selama 8 tahun. Ini adalah kes pertama. Ada soalan? Ini adalah kes pertama. Ingat tak siapa nama stalker tu? Muhammad Syafiq, apa ya nama dia? Syafiq Danish nama dia kan? Kan? Kita ada bukan Syafiq yang ni ya. Bukan Syafiq yang ni. Tapi adalah kes pertama yang telah ditangkap sampai menggunakan Interpol kan. Maksudnya polis Malaysia ni pergi sebab dia dah kat UK, dia dah lari pergi ke UK ikut perempuan tu, dan dia telah atas bantuan polis UK tu tangkap dia dan masukkan dia ke dalam penjara. Bila dibicarakan didapati dia ada sakit mental.
Akhirnya dia diletakkan di Hospital Bahagia Ipoh. Dia letakkan di sana. Yang ini rasanya akan menjadi trauma tak? Pengintai maya ni. Bukan si pengintai maya, mangsa pengintai maya tu. Sampai sekarang dia takut nak tidur ke apa kan, kita dengar trauma dia. Okey, kemudian peras ugut ataupun dalam bahasa Inggeris panggil blackmail. Yang ni selalu ya. Ni kepada yang muda-muda terutama sekali ya, yang kalau macam kepada kita yang jadi ibu bapa ni, kita macam kita kena bagi educate lah. Kita kena educate kita punya anak-anak ya tentang ada satu sindiket yang suka mendekati anak-anak remaja lah ya, terutama sekali remaja. Biasanya dia nak macam kita, selalunya budak-budak yang kecil ni dia akan posing nude lah, posing nude. Yang ni dia katalah I cinta you, cinta I tak. I cinta sangat lah. Jadi dia budak-budak kecil biasanya, budak kecil ataupun remaja, dia tak tahu lagi. Kata apa, dia nak rasa disayangi, dia nak rasa sense of belonging, ada orang kasihkan dia. Jadi dia akan buat benda-benda beginilah dia akan buat. Jadi kita tangkap gambar, selfie ke macam mana ke untuk diberikan kepada orang yang dia kata cinta kepada dia tu. Dan apa jadi lepas tu? Ya. Selalunya apa yang dia nak? Nampak duit duit yang dia nak. Dia nak duit lah. Kalau selalunya benda-benda macam ni, kenapa dia meninggalkan kesan trauma? Budak-budak tu maruah. Dia punya pride. Kita panggil English, panggil pride. Maruah tercalar. Dia rasa malu. Apabila kadang-kadang kalau lagi jahat dia, yang kita kata si pemeras ugut tu, disebarkan. Pernah dengar tak cerita macam ada orang sebarkan? Pernah Siapa dia contoh? Sampai kalau kita ingat nama pelakon tu, kita akan ingat gambarnya. Kan gambarnya. Kita nampak muka dia, sampai sekarang kita ingat. Dia trauma tak? Dia mesti akan jadi trauma kan. Dia akan minta duit sejumlah wang, kalau tak kita akan edarkan di tempat awam. Macam itulah. Jadi dia akan meninggalkan trauma bukan pada si peras ugut tu, tetapi mangsa. Mangsa akan jadi sangat apa ni? Okey, next. Kemalangan yang tidak dijangkakan. Okey. Kemalangan yang tidak dijangkakan ini contoh seperti bencana alam. Kalau berlaku banjir. Contoh macam dulu dekat Aceh berlaku apa ni? Tsunami. Kan? Orang-orang kehilangan ahli keluarga kan? Sahabat, tempat tinggal, tak ada tempat, tak ada makanan. Okey? Atau jadi kemarau ataupun gempa bumi. Gempa bumi pun boleh jadikan juga ni contoh-contoh bencana alam. Tanah runtuh. Ingat tak yang berlaku di mana ya? Yang ada dia orang buat camping tu, Batang Kali kan, dekat Batang Kali tu, yang berlaku dekat Batang Kali tu, yang camping tu semua mati kan, satu family mati. Yang tu memang akan menyebabkan dia itulah. Ataupun gunung berapi. Gunung berapi pun macam tu jugalah ya, sebab dia melibatkan kehilangan orang yang tersayang sebagainya. Kematian mengejut. Contoh macam ada bunuh diri ya, macam bunuh diri. Bunuh diri dia bukannya trauma kepada orang bunuh diri, yang bunuh diri dah tak ada dah ya. Dia dah habis, yang bunuh diri dia dah habis. Tetapi trauma kepada waris, orang-orang yang terdekat dengan dia. Okey, kalau pula macam-macam benda tu berlaku di depan mata dia, ya, dia akan meninggalkan trauma. Meninggal dunia secara tiba-tiba. Okey, kehilangan orang tersayang. Meninggal dunia secara tiba-tiba ataupun kehilangan orang yang tersayang ni, benda ni saya nak cerita satu cerita lah. Ni terjadi kepada adik saya sendirilah kan. Dia nak menunggu anak kan, dia nak dapat anak susah.
Dia nak dapat anak tu susah. Anak pertama dah masuk umur 7 tahun, 5 kali keguguran, dapat anak yang kedua. Dapat anak yang kedua ni apabila umur dia 8 bulan, anak tu dihantar ke rumah pengasuh, dapat di tangan anak tu dah meninggal. Jadi kita boleh bayang tak, dia macam kita panggil sudden death lah, kita panggil apa, kematian yang tiba-tiba. Yang ini memang akan meninggalkan kesan trauma yang lama kepada dia, kepada adik saya tu lah, ya. Memang sangat-sangat sedih lah bila kita teringat, sebab kata apa, kalau macam dia trauma, macam saya tengok kata apa, anak saudara tu pun kita rasa sedih dan teringat sampai sekarang, apatah lagi ibu dan ayahnya lah, ya. Kemudian kecelakaan lalu lintas. Ini macam kita kata macam contoh aksiden, aksiden di darat ke, udara ke, ataupun di laut ke. Yang di udara tu boleh bagi contoh tak? MH17. Yang tu yang paling famous kan. Sampaikan ada pasukan, satu pasukan ditubuhkan khas untuk memberi kaunseling kepada waris. Kerana apa? Tak jumpa sampai ke hari ini. Kan? Kalau meninggal, ada kuburnya tu sedih, tapi ada. Ini tidak ada sampai ke hari ini. Meninggalkan trauma yang teruk lah. Kemudian insiden keselamatan awam. Apa dia insiden keselamatan awam ni? Okey ya, saya bagi satu contoh. Insiden keselamatan awam ni, contoh, siapa tahu Adolf Hitler? Hitler kan? Kita tahu Hitler kan? Saya bacalah dalam satu buku psikologi tulis, dia ni adalah masa zaman perang dunia pertama. Zaman perang dunia pertama, lepas perang terjadinya kemiskinan kerana berlakunya kebuluran, kan, tidak ada kerja apa semua ni, dan tiba-tiba timbul satu, orang kata, idea daripada insan yang bernama Adolf Hitler. Hitler mengatakan punca kemiskinan mereka ni adalah datangnya daripada kaum Yahudi. Kaum Yahudi ni telah menyebabkan orang-orang kulit putih jatuh miskin. Dan akibat diorang ni semua ni dah kebuluran, ataupun kita panggil dah kemiskinan semua, diorang terima idea Adolf Hitler. Maka dia terima Adolf Hitler ni, apa yang Adolf Hitler buat? Dia membuat penghapusan etnik, pembunuhan beramai-ramai kepada kaum Yahudi. Ya. Pembunuhan tu satu hal, tetapi trauma daripada penghapusan etnik ni telah menyebabkan mereka ni trauma tu sampai sekarang kita tengok kejadian macam Israel dengan Palestin. Dia macam membalas dendam sebenarnya. Akibat daripada trauma yang telah diturunkan, ya. Maksudnya dulu dah trauma, tetapi telah diturunkan pemikiran tu. Jadi kerana itu, dia macam tidak ada belas ihsan. Kerana trauma yang pada zaman Hitler buat dulu tu. Tetapi jadi benda tu boleh menjadikan trauma tanpa ni, walaupun dia tak sedar. Tetapi dalam masa yang in a good way, orang Yahudi ni adalah orang-orang yang memegang ekonomi dunia, kan? Akibat daripada tu. Itu satu benda yang bagus, tetapi benda yang tak bagus ialah dia macam seolah-olah membalas dendam tanpa belas kasihan. Akibat trauma. Okey? Okey, baiklah. Kita pun dah sampai ke penghujung modul 1. Next. Okey, kita ada sesi soal jawab. Ada apa-apa soalan tak yang nak tanya sebelum tu? Jelas ke macam saya cakap tadi tu, mesti jelas tak? Jelas. Faham Yang kat belakang tu faham tak? Diam tak semestinya tanda setuju. Dulu mungkin ya, diam tanda setuju. Diam mungkin faham, mungkin tak faham, mungkin mengantuk. Okey.
Okey, kita sampai ke penghujung. Biar saya semak sama ada anda telah memahami sesi untuk hari ini. Okey, nombor 1. Boleh tak dekat sini partisipan ya, mana-mana yang boleh nyatakan jenis trauma? Paksaan yang disengajakan. Okey. Paksaan yang disengajakan. Bukan. Maksudnya ni yang jenis trauma. Tadi nyatakan jenis trauma. Oh, di sama. Contoh keganasan rumah tangga dan interpersonal. Ada lagi tak? Yang kan Kemalangan yang tidak dijangkakan. Tak, maksud jenis-jenis trauma tadi tu. Contoh apa? Kemalangan yang tidak dijangkakan. Kemalangan yang tidak dijangkakan. Lagi? Jenis trauma macam keganasan rumah tangga, kan? Lagi? Keganasan di khalayak ramai. Keganasan interpersonal. Pasal dengan ada kemalangan yang tidak dijangkakan. Oh, betul lah. Betul ya. Minta maaf ya. Betul. Okey, kedua. Senaraikan apakah paksaan yang tidak dijangkakan. Peras ugut, betul. Lagi? Blackmail ataupun kita panggil apa? Peras ugut. Lagi? Orang paksa makan walaupun tidak lapar. Itu yang paksaan ya. Bagi orang yang tak nak makan disuruh paksa. Lagi ya? Stalker kan? Bang Intai Maya, ingat tak yang cerita kes tu? Sorry? Incest. Ya, ataupun kita panggil sumbang mahram. Kemudian kongsikan apakah kemalangan yang tidak dijangkakan. Bencana alam. Kecederaan lalu lintas. Okey. Baiklah, okey. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan. So, next. Apakah kesimpulan yang kita dapat daripada sini? Gangguan yang terhasil daripada pelbagai peristiwa traumatik ini sebenarnya yang berturut-turut akan membentuk identiti individu kerana dia telah menjadi satu transformasi kognitif bahawa dia mesti hidup dengan cara itu dan merasa layak untuk diperlakukan seperti itu. Dalam struktur kognitif mereka apabila mereka dewasa. Kognitif tu apa? Cara fikir. Dia fikir, bila dia berlaku trauma yang lama ataupun berturut-turut dia jadi macam tu, dia fikir bahawasanya dia memanglah layak untuk hidup dalam keadaan tu apabila dia dewasa. Okey? Okey, next. Okey, ini adalah 3 rujukan buku yang saya buat untuk kita dapat presentation kita pada hari ini. So, next. Kita akan sama-sama saksikan satu klip video dan sila beri perhatian kepada lirik dan juga nanti kita akan bincangkan bersama. Tajuk klip video berkenaan pada hari ini adalah Jiwa yang Bersedih. Okey, kita jangan lupa ya, buat pendaksiran ya tentang aktiviti modul kita pada modul 1 kita pada hari ini sebelum anda minum pagi. Okey? Sekian, terima kasih. Okey. Macam mana? Dah minum tadi, dah makan kek yang disediakan? Dah. Nampak cegas ya bila selepas makan. Terlebih gula nampaknya. Okey, bagus. Okey. Jom kita recap balik ya. Yelah, bila kita dah cegas macam ni eloklah kita ada tenaga sikit, jadi kita mungkin boleh ingat. Kita nak recap ataupun imbas kembali apa dia modul yang kita belajar nombor 1 tadi. Ada yang mengantuk ke? Ada. Okey. Okey. Kita imbas kembali apa yang kita belajar pada sesi modul pertama tadi ya. Okey. Apakah yang kita belajar tentang jenis-jenis trauma? Ada siapa yang tahu ke?
Apa? Dia ada 4 jenis kan trauma dia? Bukan rumah tangga. Keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga. Lagi? Takkanlah lupa. Kemalangan yang tidak dijangkakan. Lagi apa? Keganasan interpersonal di khalayak ramai. Paksaan yang disengajakan. Itu semua. Ya? Stalker kan? Yang tu paling kita kata ya, takut kes tu kan. Yang kita ingat tadi tu macam takut betul kita ya, nak sembilan tadi ya. Kalau ada stalker. Ada siapa ke ada pengalaman? Dia stalk orang. Stalk orang ke? Jadi stalker ke? Ataupun di stalk? Ada. Boleh cerita sikit experience? Personal. Personal tak boleh diceritakan. Saya nak cerita sikit saya dulu masa 30 tahun lepas lah Masa tu saya masih belajar di UiTM kan. Saya mempunyai satu stalker tega. Satu stalker tega yang dia mengintai saya tanpa saya sengaja. Tanpa saya sedari, tanpa sedari lah. Saya pun tak tahu kenapa dia tu dia mengintai lah. Dia tak tahu nak cakap minat ke, secret admirer ke, tak tahu kenapalah ya. Tapi saya cerita sikit lah ya. Yang pengalaman tu memang dia trauma tetapi sekarang dia menjadi kawan di Facebook saya juga. Okey, dia mengintai kalau dia mengintai kita tu tak apa. Tapi dia cerita kan yang macam saya pun tak tahu kenapa masa tu asrama dekat UiTM tu saya duduk bawah sekali. Okeylah bawah sekali, tapi kat belakang bilik air saya tu dia ada macam bukit. Lah. Bila kita nak mandi kan, kalau orang tu berjalan kat atas bukit tu dia boleh nampak kita tak sampai ke bawah, tapi dia boleh nampak kepala kita lah, atau kita berkembang kita boleh nampak kan. Jadi tugas dia memang akan stalk saya begitu. Tak tahu dia ada teropong ke tidak. Tak pasti dia ada teropong ke tidak. Tetapi dia stalk saya lah. Dia stalk saya waktu saya. Dia kata dia nampak saya basuh baju. Dia sebut nama. Nampak saya basuh baju. Nampak saya pakai kain batik tu warna apa. Kan? Jadi. Ada bagi feedback lah. Siap bagi feedback kan? Terus ada sekali tu kita orang ni, saya dengan kawan ni macam makan lah. Dia ni asrama. Ada satu pintu gate kecil, kita boleh makan. Last makan pukul 11 kena masuk. Kalau tak pakai kunci. Nak jadikan cerita, dah makan-makan tu, tak sempat berlari, Pak Gad dah tutup pintu. Okay, Pak Gad dah tutup pintu, saya terpaksa jalan jauh lah, jalan ke atas. Lepas tu rasa macam ada orang mengikut daripada belakang. Mengikut daripada belakang, bukannya, bila kita tengok, bukannya dia seorang. Dia ada geng dia naik motor pula. Yang mana sangat menakutkan. Yang kawan sama-sama berdua tu namanya Ruby kan. Dia menggigil ketakutan macam ketakutan sangat. Dan dia laju berhenti motor depan kita. Ni kisah benar. Walaupun dia dalam filem, dia kata okey. Dia kata, dia ceritalah. Jangan nak buat sombong dengan dia lah. Dia boleh buat apa saja yang dia suka. Kes ni maksudnya peminat, tetapi dia bukan peminat pengugut ya. Peminat fanatik lah. Jadi saya cuba sampai kami ni takut sebab gate dah tutup kan, kami masuk dalam longkang. Untuk masuk ke asrama tu dengan penuh ketakutan lah. Kawan tu sampai menggigil. Saya ni pun menggigil juga. Tapi saya telah pergi ke bahagian HCP, Hal Ehwal Pelajar. Sebut nama budak ni lah. Kata dia ganggu apa semua cerita. Akhirnya budak tu digantung selama 3 bulan. Daripada belajar. Namanya telah disenari hitam. Sebab apa dia pergi mengintai kan, dia mengugut kan. 3 bulan lepas tu dia datang. Datang hari tu duduk dalam bilik, tiba-tiba kata, Azul ada orang nak jumpa. Cakap macam tu kan. Saya keluar tengok dia menggigil lah, kita ketakutan macam dia datang balik lah ni kan.
Saya lah menggigil sebab kita dah trauma kan. Kenapa dia balik kan? Hari tu dah lama dah tak ada. Rupanya dia dah kena gantung. Dia cakap, okey lah, kita berdamai lah Kita tak mau tak mau lagi lah buat benda tu, pergi serik lah kan. Sebab dah kena gantung 3 bulan kan. Lepas tu, adalah pula macam ada orang menyampaikan lah. Dia kata sebenar-benarnya, saya pula suka kat dia tu. Dia tak mau. Dia terbalikkan manipulasi. Dia manipulasikan cerita tu. Tetapi meninggalkan kesan trauma yang lama. Sebab setiap kali macam nampak dia dalam Facebook tu, dia teringatlah cerita yang kita ketakutan tu. Dia meninggalkan kesan yang lama jugalah kan. Dia akan menimbulkan isu tidak trust. Kita mistrust. Kita rasa mistrust. Jadi, itulah. Kadang-kadang trauma ni kita tak jangka benda tu nak jadi kan. Kau ada trauma juga dalam Apa dia trauma yang jadi? Cuba cerita sikit. kau ada trauma. Ya. Betul. Trauma lah. Efek peristiwa tersebut. Betul. Saya rasa macam benda-benda semua manusia mesti akan ada mengalami jugalah kan. Macam-macam peristiwa yang mungkin kita tak boleh lari daripada orang kata apa, berlaku trauma. Sebab kita ni manusia kan. Yang kita tak berlaku trauma, malaikat lah kan. Malaikat dia tak adalah apa-apa dia sebab sebaik dia nak masuk syurga kan. Dan kita namanya manusia mesti akan ada. Okey, mari kita tengok modul kedua kita. Okey, dah faham maksud trauma. Kita akan tengok apakah gejala pasca trauma ni. Okey, pasca trauma ni ialah kenangan trauma-trauma kita pada masa kecil lah. Bagaimana bila kita berlaku trauma, bagaimana kita nak tahu seseorang itu mungkin dia mengalami trauma. Okey, apabila berlakunya trauma, dia pasti ataupun berkemungkinan akan menunjukkan tanda-tanda seperti berikut. Next. Okey, gambar ni macam menggambarkanlah apa yang dalam kepala dia lah kan. Okey, masuk next. Okey, modul 2 ialah gejala tentang pasca trauma. Apa yang dia rasa ialah perasaan negatif berlebih-lebihan. Dia rasa negatif, berlebih-lebihan lah. Kalau orang rasa negatif, dia ada plus lagi rasa negatif lebihan. Pencerobohan, memori sedar dan tidak sedar. Kemudian, apa lagi? Pertahanan diri runtuh secara total. Kemudian, gejala somasitasi ada apa tu? Somasitasi atau gejala fizikal. Ngantuk ke kat belakang tu? Okay. Alright. Next. Okay. Apa yang kita maksudkan dengan perasaan negatif berlebih-lebihan? Next. Inilah kita namakan perasaan negatif yang berlebih-lebihan. Okay. Contoh. Dia rasa panik dan ketakutan yang berterusan. Apa yang dimaksudkan dengan rasa panik yang berterusan ni? Pertama, dia rasa orang yang panik dan ketakutan ni, dia rasa orang yang macam mudah tersinggung. Cakap sikit, dah tersinggung. Cakap sikit, dia macam tersentak. Ataupun dia mungkin boleh jadi juga satu benda yang dia rasa negatif tu, dia sampai boleh menjadi agresif pula. Dia boleh jadi agresif. Dan akibat perasaan panik dan ketakutan ni, dia juga boleh mempunyai masalah untuk tidur malam. Ada tak kat sini yang ada masalah tidur malam? Tak boleh tidur malam, angkat tangan. Hampir separuh kelas ada rasa macam gitu. Cik Fauzi ada rasa macam tu ataupun malam lena tu ke? Malam tu tak ada tidur. Ada rasa masalah malam tak boleh tidur. Adakah keadaan itu akan menyebabkan, ada tak rasa macam panik sebab masa buat graf tu takut? Kalau dalam keadaan loss, Ya of course. Siapa yang lost akan Okey. Tapi yelah benda tu mungkin meninggalkan kesan jugalah ya. Kemudian dia jadi
sangat sensitif dalam keadaan sedar ataupun tidak. Ini tanda-tanda ni. Ni lepas dah trauma, apakah tanda-tanda lepas tu yang kita nampak, ya? Okey, apa dia? Dia jadi sangat sensitif sama ada sedar atau tidak. Apa maksudnya ni? Maksudnya, bila berlaku peristiwa trauma yang tak sengaja, yang ialah bagus trauma, dia tidak sahaja dia ingat dan sedar. Dalam sedar ni ingat tau. Contoh kena buli ke ataupun kena marah oleh bos ke, kan, kena ni. Dalam keadaan sedar, dia teringat benda tu. Tetapi apabila dia tidur, trauma itu juga mengganggu. Contohnya, dia boleh datang, maksudnya dia boleh masuk dalam mimpi dia. Ataupun kadang-kadang kita dengar kan, macam saya pernah teringat lah dulu makcik saya seorang kan, dia kata telinga dia macam dia tidur malam kan, sebab husband dia macam outstation, kerja kat husband dia macam dia PJJ lah, jarak jauh. Okay, jadi dia macam mudah, dia kata kalau pin jatuh pun dia boleh terjaga. Dia akan mudah terjaga, kan? Ataupun dia rasa macam bunyi something aja, apa pun dia cepat terjaga. Itu contohnya macam trauma lah tu. Macam dia kata macam saya ni macam tidur tapi saya macam easily boleh jaga. Terjaga tengah malam tu, terdengar apa-apa ke dia boleh jaga. Itu contoh sebenarnya dia trauma. Bukannya dia kata dia tak rasa benda tu trauma. Mungkin ada benda lah. Mungkin dia rasa takut suami tak ada, hanya dia dengan anak-anak kat rumah, kan. Jadi macam dia takut macam pencuri masuk ke. Sebab tu dia kata macam tu. Lepas tu macam dia kata sengaja macam tak nak pasang telefon. Sebab every time telefon bunyi, dagu dia kering. Kan? Saya tak pasti. Mungkin lah dapat berita buruk ke, atau dia rasa takut nak keluar bilik ke, kan. Dia jadi sangat sensitif, mudah terjaga waktu tidur. Siapa kat sini macam tu? Macam aku senang je jaga tidur, ataupun tidur pengsan saja. Nampak dia yang tangkap tangan kat belakang tu. Bukan dia, yang sebelahnya. Mudah jaga dan tidur juga. Ada kucing kat mana? Mudah terjaga lah. Mudah terjaga mudah terjaga. Mungkin adalah, maksudnya dia itu dimasukkan dengan yang berlebihan tadi tu. Kemudian gelisah terhadap insiden spesifik trauma. Yang ni kan gelisah. Saya ceritalah anak saya tu dia ada experience tau. Anak saya ada pengalaman waktu kerjanya tau. Dia pernah dia macam sering dimarah lah oleh bos dia dengan kata-kata yang kesat, kata-kata yang kasar. Dia bukan saja kata-kata tetapi juga perbuatan terhadap dia. Okay? Jadi dia, kalau dia ingat, kalau macam tu kata gelisah terhadap insiden spesifik trauma tu, bila dia teringat akan benda yang berlaku, contoh macam bos dia marah dia tu, dia akan rasa takut, dia rasa marah, dia rasa sedih. Kadang-kadang dia rasa marah tu boleh jadi berlebihan, kan. Bila dia teringat insiden-insiden yang berlaku kepada dia tu, dia akan jadi mudah sensitif. Kadang-kadang dia akan jadi marah. Kadang-kadang dia marah bukan pada tu, dia akan marah dengan keadaan sekeliling dia tanpa dia sedar. Sebab tu kadang-kadang kan bila sebab apa? Cepat melenting. Bila dia teringat kan, dia teringat lah, macam mungkin kat sini pernah ada contoh lah, macam contoh bos ke yang teruk, bila teringat tu macam geram. Jadi dia macam berlebihan lah, macam bila teringat benda tu marah kan. Dia bukannya yang marah tu yang trauma, yang marah tu mungkin dia ada juga masalah mental tu kan. Tu yang kena tu. Yang kena marah tu akan meninggalkan kesan trauma yang yelah, dia rasa kadang-kadang juga dia boleh masuk dalam keadaan tidak sedar tadi tu, contoh yang tidak sedar tu,
Sangat sensitif, dia datang dalam mimpi juga. Tapi kadang-kadang mungkin memimpikan yang tu ataupun dia tidak secara langsung. Kalau yang berjalan tengah malam mimpi dia yang Dia sleeping. Tapi kita nampak dia terjaga kan. Dia nampak macam buka mata tapi dia tidur. Dia berjalan dan tidur kan. Sleepwalking kan. Itu pun dia mungkin ada trauma juga macam tu. Ada insiden yang macam tu. Salah satu lagi macam kata apa ya, kencing malam kan yang dia buat air besar apa semua tu semua ada insiden trauma. Kencing tengah malam. Kencing malam. Saya silap. Kan. Lepas tu dia okey. Alright. Lepas tu rasa benci yang luar biasa. Kalau benci sangat-sangat. Macam tu kan. Trauma. Dia trauma lah. Kalau dia rasa macam aku tengok aku tak boleh. Aku tengok orang tu pun aku tak boleh dah. Geram aku. Benci sangat. Benci yang luar biasa. Itu trauma lah tu. Ya? Rasa benci yang luar biasa ni macam dia macam hilang kepercayaan dan timbul rasa benci terhadap orang yang berkenaan ataupun hal-hal yang berkaitan. Maksudnya dia kalau macam satu benda lah, kalau dia suka macam dia okey lah, dia suka okey dia bekerja sama dengan orang tu okey, tapi kalau macam tiba orang tu macam betray dia ke ataupun orang tu buat sesuatu benda yang tak hilang kerja, dia rasa benci sampai tak boleh tengok orang tu ataupun orang mana-mana juga orang yang buat kat dia tu dia rasa macam benci lah aku tak boleh tengok muka kau ni, tak nak kalau orang buat kat dia sesuatu. Selalunya yelah, contoh macam mangsa cabul pun dia juga akan rasa benci yang berlebihan. Contoh ya, rasa benci lah. Kalau benci sangat, kasih siapa yang dia rasa kalau benci kat macam benci sangat sangat. Macam ni kalau berlaku pada orang yang dekat kita benci. Macam mana nak buat rasanya kalau orang yang kita benci tu? Adakah orang yang kita benci tu macam kita ada kaitan dengan dia atau kita tak ada kaitan? Tapi kalau benci tengok kerja kita benci tengok kerja kita. Benci tak tengok kerja kita tu mungkin atas influence orang kepada kita tu jugalah. Influence orang yang memberi kesan-kesan negatif pada ini menyebabkan kita ni sebagai manusia ni kita lebih senang menerima benda-benda yang negatif daripada yang positif kan. Mengiyakan kata apa betul lah, benci sampai aku rasa benci dengan aku rasa aku memang tak cukup bagus lah sebab benda ni. Sebab kita mendengar, kita rasa macam benda yang negatif tu lebih senang untuk kita duduk di dalam tu dan mengiyakan. Menyebabkan kita tak boleh keluar daripada situ. Kalau orang yang kita kenal, dia membuatkan kita rasa benci tu, kita mungkin kena bercakap dengan dirilah bahawasanya manusia itu tak sempurna lah. Belajar memaafkan dan mungkin kalau kita dengar macam keluar daripada negatif kan. Macam mana? Macam mana kita nak keluar daripada? Nasihat keluar daripada negatif lah. Jauhkan ni. Kalau kita dekat kita, kita hanya keluar je. Okey. Yang tu mungkin kita kata apa ya, kena terapi kepada diri puan dan juga orang terdekat tu untuk pergi terapi. Dia benci tu. Dia benci tu. Sebenarnya kalau trauma ni, dia sebenarnya kalau ikut terapi tu dia makan masa bertahun ni untuk keluar dari trauma tu. Sebab trauma bukan satu, kita rasa macam trauma macam trauma kataan. Kalau kita benci tu, yang kita benci dia tak benci. Yelah. Ya. Kena pergi dua-dua supaya dua-dua memahami dan cuba kata apa? Memahami dari dia kena dapat bantuan profesional untuk memahami dari sudut pandang dia dan sudut pandang orang yang dia tak suka tu
Mungkin daripada apa yang sudut pandang dia nampak macam gini, apa orang yang tak suka tu mungkin dari sudut pandang dia begini. Jadi kan ada gap kan? Ada gap tu yang macam mana perlu diisikan dalam gap. Dan dia memakan masa bertahun. Berkala tu bukan berkala saja, dia berkala tu bertahun untuk dia faham isu dia, apa dia isu dia. Kalau rasa insecure tu trauma. Insecure dan salah satu daripada trauma lah. Trauma pada masa kecil lah. Dibuli mungkin, peras ugut. Ada tak pernah berlaku? Pernah berlaku kan? Macam peras ugut, kena buli kan? Ataupun orang memberi kata-kata, dia tak semestinya ni lah. Kadang-kadang datang daripada keluarga pun boleh, daripada sekitaran kita, sosial kan? Psikososial kita, semua dia boleh mempengaruhi. Dia boleh menyebabkan kita rasa insecure. Kita rasa macam tak cukup bagus. Kita rasa macam semua benda lah. Kita rasa macam benda-benda yang negatif tu, kita rasa macam itu. Okey. Next. Ingatan trauma yang berkekalan. Okey. Apa dia maksudnya ni? Ini adalah gejala pasca trauma. Ingatan kenangan berulang sama ada sedar atau tidak. Kadang-kadang yang ni kadang-kadang kita sedar tak sedar kita ceritakan. Dulu kan masa kita kena kat sekolah kan. Kat sekolah kan nyampah sangat tau. Macam kita diejek sebab apa, kita gemuk ke ataupun kita tinggi ke. Ada gelaran-gelaran tertentu diberikan kan, sama ada kita sedar atau tidak. Kadang-kadang kita duduk sembang ni, masa kecil kan kita menyampah tau. Menyampah tengok orang panggil aku macam tinggi kan. Tapi memang saya pun ada isu tu juga sebenarnya. Kalau beratur, belakang sekali. Tak suka tau macam belakang sekali sebab yalah tinggi kan. Kadang-kadang kita macam sebelah tu kita kecil, kita macam kita macam tu sebab sama ya. Akan sebelah tu akan try buat macam gini supaya nampak macam rendah sikit lah. Bagi sama pendek. Supaya kadang-kadang kita tak faham kan. Kita tak faham kenapa. Kadang-kadang bila kita sekarang, apa masalah aku nak buat macam gitu kan? Dah aku tinggi lah kan. Tinggi je lah kan. Dah aku besar-besar je lah kan. Kenapa kita perlu rasa tapi yalah. Kenangan tu berulang tau. Dewasa kita bercerita lagi tak tentang benda tu. Cerita. Itulah maksudnya. Ingatan tu, trauma tu, dia berkekalan dalam kepala kita. Dia boleh juga peristiwa kadang-kadang mungkin contohlah yang macam kata kena buli di tempat kerja tu kan. Ya, bila dia tempat kerja tu, bila dia teringat dia akan cerita lah. Tahu tak? Macam bila teringat ni kan geram kan. Kita rasa macam geramnya kan. Aku rasa macam teruk sangatlah. Dia memang buat benda yang tak bagus pada aku. Ulang-ulang. Dia boleh memberi akibat buruk kepada hubungan sosial. Kalau sampai dia telah memberi impact atau kesan kepada hubungan sosial kepada orang. Kalau dia tak dapat rawatan, dia boleh dapat depression. Depression lah ya. Contoh kan macam saya cakap, siapa pernah tengok cerita Red Dragon kan? Red Dragon tu yang siapa pernah tengok cerita Silence of the Lamb? Cerita yang seorang doktor, ni kisah benar kisah benar pula. Kisah benar lah cerita tu lah. Okey, masa dulu perang Jerman dengan perang dunia pertama lah tau. Ada satu family ni, mengapa seorang psikiatris ni akhirnya menjadi cannibal? Makan orang. Dia makan orang dia bukan saja bunuh, dia makan orang. Dia buat macam-macam resepi orang tu. Okey. Dia bermula macam ni. Masa tu perang, lepas tu dia ni macam orang kaya lah. So dia ada dengan adik perempuan dia. Okey. Kemudian tiba-tiba askar Jerman ke, saya tak tahu, askar Jerman datang serang ke rumah dia tu. Tembak semua family dia mati. Yang tinggal hidup hanyalah dia dengan juga adik perempuan dia. Okey. Dua ni tinggal. Bila dia tinggal, jadi apa yang dia buat ialah askar tu telah kebuluran. Orang ni kebuluran. Jadi diorang telah ambil adik perempuan dia, dibunuh dan dimasak di depan dia.
Benda tu meninggalkan trauma kepada dia. Dia lari. Dia lari. Sebabkan dia ni daripada orang yang kaya, dia pergi ke rumah makcik dengan pakcik dia. Jadi bila dia dewasa ni, dia pandai tau. Dia hantar jadi doktor apa semua. Satu hari dia, masa dia dah lari tu, makcik dia bawa macam pergi pasar. So dia tengok orang potong ikan. Dia macam seronok lah tengok orang potong ikan tu kan. Seronok sangat potong ikan, dia seronok lah. Dia nampak macam best potong ikan tu. Tu sebenarnya kesan trauma daripada, dia trauma adik dia kena tu. Dia bila dia bergaduh, kebetulan masa dia memancing, macam dia gaduh dengan orang macam mana tak. Dia bunuh dekat dalam, lepas tu dia, sejak tu dia macam simpan satu pisau yang tajam lah kat dalam dia punya ni kan. Kemudian dia bunuh orang tu, dia macam mula, bila dia bunuh orang tu macam dia, macam ikan tu macam dia macam rasa satu kepuasan. Kemudian dia mula nak membunuh tu, lepas membunuh tu dia rasa macam keinginan nak makan. Apa dia? Rasa apa dia? Dia rasa seronok benda tu macam satu seronok. Jadi dia jadi seorang pembunuh. Tapi dia pandai, dia jadi doktor, dia jadi psikiater. Dia lagi bahaya sebab dia tahu dunia psikiatris, dia tahu psikologi macam mana nak bunuh. Jadi macam kita tengok dah cerita tu, adengan-adengan yang menakutkan lah. Macam mana dia potong kepala, orang tu tengah hidup kan, dia keluarkan otak dia, cakap situ ada kan. Macam mana dia nak bunuh orang tu. Tapi yang saya nak cerita, kesan daripada tu, kesan daripada trauma tu. Dia jadi sebenarnya dia dah jadi disorder lah. Dia jadi kejam, dia dah jadi macam sakit mental sebenarnya. Tapi nampak macam normal. Tapi sebenarnya pada pelakon tu sendiri, lepas berlakon cerita tu, dia bercerai dengan isteri dia. Katanya sebab kesan dia, isteri dia takut tengok cerita tu. Okey. Hilang, mistress, kata nanti kan tengah-tengah tidur kan suami aku lapar aku kan. Dia bercerai, memang betul dia bercerai. Dan cerita tu. Memberi kesan lah. Cerita tu memang beri kesan. Tengok muka dia pun takut. Tengok tak cerita tu? Tahu tak siapa pelakon dia? Siapa pelakon dia? Bukan. Anthony Hopkins kan? Anthony Hopkins tu. Red Dragon tu ialah kesinambungan daripada cerita tu. Yang tu ialah dia dah kena tangkap. Doktor tu dah kena tangkap. Red Dragon tu pun sama juga kan, Red Dragon tu. Red Dragon tu dia ni kena dimaki oleh mak dia sepanjang masa yang dia macam duduk, dia skizo dah, Yang tu Hannibal. Betul, Hannibal. Dia Hannibal. Dr. Hannibal nama. Namanya Dr. Hannibal. Kan? Okey. Kemudian mempengaruhi pertumbuhan kanak-kanak. Okey. Apa akibat daripada ingatan trauma yang berkekalan? Okey. Dia tak gemarkan hubungan sosial lah. Dia jadi macam dia tak mau anti-social. Dia kencing malam. Yang ni pun salah satu juga. Kencing malam. Trauma. Dan juga mungkin dia buang air dalam seluar. Masa kecil punya lah. Masa kecil mungkin ada kaitan dengan toilet train lah ya. Toilet train kan. Mungkin tidak sengaja dia terni. Tetapi ada juga yang dewasa begini. Dia buang air besar dalam seluar. Dewasa. Ataupun mungkin juga masa dia kecil juga. Tak sengaja je. Betul lah, ya. Yalah, itu tanda-tandanya lah. Ada tu berak dalam seluar ke? Dia lain je kalau kita sengaja menahan tu lain. Ya? Dia boleh sampai terberak dalam seluar ya. Kemudian memberi tanggapan palsu. Apa dia maksud beri tanggapan palsu? Disebabkan oleh trauma tu, mereka merasakan kehidupan perlu berjalan seperti yang dia trauma tu. Okey? Contohlah ya, macam ni masa zaman dulu US kan dia orang ni dihantar ke Vietnam tau untuk berperang kan.
Sebenarnya hasil kajian mendapati banyak askar-askar yang datang daripada trauma, daripada Vietnam tu menjadi trauma tau. Dia macam hidup dia tu, dia rasa macam walaupun dia dah hidup dah dalam keadaan aman, tidak ada lagi orang kata peperangan, bila dia balik hidup menjalani kehidupan biasa tu, dia kecenderungan macam jadi pendera, dia jadi macam ganas, tahu tak? Dia macam rasa-rasa macam hidup tu, dia duduk dalam, dia rasa macam kehidupan dia tu masih dalam skop peperangan. Jadi dia jadi ganas lah. Macam dia mungkin berlarutan. Dia mungkin tembak. Dia kalau macam orang tu macam tembak aja orang tu. Macam tu. Tembak kan. Itu kan. Atau dia pukul. Ataupun dia macam tu. Walaupun dia dah tak ada sebenarnya pegang kan. Pernah kan kita tengok movie-movie yang macam dia bekas-bekas askar tu, asyik kerjanya macam menggilap pistol dia kan. Pistol aku kat zaman Vietnam dulu. Pernah tengok kan? Dia jadi macam dia rasa macam otak dia macam dia duduk dalam peperangan. Walaupun dah habis. Tu macam rumah tangga. Mungkin. Dia mungkin duduk dalam sebelum ni dia macam duduk dalam kawasan perang. Kan? Lama sangat. Walaupun dia duduk dalam keadaan biasa, macam dia sentiasa simpan senjata dalam rumah dia mungkin. Tapi memang ada cerita kan macam orang gila yang macam macam terancam aja, dia tembak, dia tembak kan. Bawa kan. Lebih-lebih lagi kalau dia ialah pembunuh upahan kan. Siapa tengok cerita Equalizer? Kena tengok ni semua ni. Jadi? John Wick. Semua tu ialah. Tapi dalam kehidupan biasa dia tak kan. Tapi Equalizer tu dia terbawa lah. Dia terbawa. Tetapi memang dia membunuh orang yang jahat kan. Taken. Macam Taken. Taken Liam Neeson tu. Liam Neeson tu ya. Dia pun macam contoh lah. Macam anak dia keculik kan. Tu orang jahat kan. Yang ni macam kalau dia ada girlfriend, dia rasa macam girlfriend tu dah hak dia kan. Kalau nampak macam orang girlfriend tu pergi bercakap ngapa ke, dia rasa macam insecure, ni mesti ada orang lain ke apa ke, tembaknya pula orang yang tak ada kenaan tu. Macam tu dia macam hidup dalam peperangan. Dia rasa macam dia masih lagi hidup, dia rasa macam tu. Orang tu perlu dibunuh, orang tu perlu dicederakan. Sebab dia masih duduk dalam circle. Otak dia rasa tu. Itu tanggapan palsu tu. Dia otak kita ni kan menjadi kontrol kita kan. Okey, kemudian menolak bantuan tanpa disedari. Ni selalu berlaku tak ni? Aku tak suka macam dibantu. Sebab aku dibantu tu aku akan rasa macam lemah. Itu sebenarnya ialah trauma. Menolak bantuan. Konon lah kita rasa itulah trauma. Macam kita tak nak menolak sebab aku tak suka ditolong lah sebenarnya kan. Aku tak suka. Sebenarnya trauma. Ya. Survivor kecil-kecil mungkin yalah macam kalau kita teori Adler tu kan, yang unwanted child lah, macam anak sandwich lah, apa semua-semua tu kan yang kita tu. Ya, kemungkinan kita terlampau berdikari. Ya, dah besar tu macam tak mau menolak bantuan tanpa sedari. Walaupun kadang-kadang orang nak dia perlukan bantuan. Dia trauma tu apabila dia merasa dia kuat kan, dia rasa dia boleh buat semua. Lama kelamaan dia akan rasa keletihan lah. Tu jiwa bersedih. Kita boleh kaitkan lah kan. Sebab kita ni sebenarnya hebat. Cuma kita tak didengar sebab kita tak kuat kan. Lepas tu kita tolak pula bantuan kan. Bantuan tu telah ditolak tanpa disedari. Tanpa disedari kita tolak. Okey. Okey, next. Gejala seterusnya adalah pertahanan diri runtuh secara total. Ni bila dah terlampau lama, dia rasa tak gunalah hidup ni. Aku bunuh anak, rasa nak bunuh diri. Rasa macam rasa diri ni kotor ni, tak gunalah. Aku ni tak layak hidup lah. Kan?
Kadang-kadang dia bila dia trauma tu dia rasa macam gitulah. Dia rasa macam tidak layak untuk hidup. Kan? Baru-baru ni saya jumpa macam saya punya satu klien ni kan. Dia trauma dia ni budak pandai, sangat pandai. Lepas tu dia dapat result bagus. Ni salah satu benda tak betul juga bila mak tu menentukan dia teringin nak tengok anak jadi engineer sebab mungkin dia tak berpeluang ataupun siapa-siapa pun anak-anak lain tak boleh, jadi dia letakkan situ. Dia tak minat menyebabkan dia rasa stres. Tapi dia tak tahu yang dia stres. Lepas tu dia ambil dadah. Kemudian dia telah ditendang keluar daripada IPTA tu. Bila dia ditendang keluar tu, itulah kata pertahanan diri ni runtuh secara total. Dia tak rasa dia cukup bagus. Dia rasa bila dia buat apa-apa macam tak cukup bagus lah. Dia cakap lah, biasa tak kita rasa macam mati je bagus. Mati je lah bagus. Kan? Dan tanya dia kalau mati tu, dah siap pula pertahanan diri nak meninggal tu, maksudnya persiapan tu. Tak juga kan? Kan? Dia tak juga bersiap rasa macam tu kan? Tu kan kita rasa kalau aku mati ni ada jaminan. Of course kita tak ada jaminan masuk syurga, tapi adakah mati itu jadi solusi yang terbaik? Kan? Kemudian dia juga rasa tingkah laku mengelak ataupun avoidance. Macam mana dia rasa dia mengelak lah. Maksudnya bila dia jadi trauma dia mengelak. Avoidance ni dia tak mau bercakap dengan orang, dia suka menyendiri, dia mengelak kalau boleh berjumpa dengan orang lain. Dia isolasikan diri dia sendiri lah. Dia isolate diri dia. Ini satu lagi, dia akan jadi macam mati rasa. Mati rasa ni apa? Hilang rasa apa? Tiada rasa keseronokan, tak ada rasa minat untuk melakukan sebarang perkara, dan ekspresi emosi yang sangat mendatang. Macam tu. Senyum tak, apa tak, gembira pun tak, sedih pun tak. Dia jadi macam mendatang. Mati rasa lah. Hambar. Dia tak ada rasa gembira ataupun tak ada rasa sedih. Apa pun tak. Dia jadi macam patah cendana. Gitu je kan. Dia tak ada rasa-rasa lah. Tak teruja. Dia ada keterujaan. Dan paling teruk ialah apabila dia menggunakan penyalahgunaan bahan terlarang. Contoh apa? Kalau biasalah budak-budak remaja. Dadah lah. Ambil dadah. Kalau mungkin yang vape tu ya, vape ataupun rokok. Itu pun kita itu ada juga tu. Sebenarnya yang tu kalau ikut kata Sigmund Freud dia punya kajian, itu ada fasa pertama tu ya, yang bila 0 hingga 18 bulan tu. Kan? Budak-budak dia hanya tahu nak menangis kan bila dia nak susu, lapar, dia tak selesa. Kan dia nak susu lah, terutama nak susu kan. Bila dia tak mak dia tak bagi susu kat dia macam ataupun lambat bagi. Dia timbul rasa tidak percaya. Jadi dia akan rasa budak kecil pun pada stres ya. Dia tak dapat susu tu dia stres lah. Jadi dia tak dapat susu dia stres bila dia dewasa. Menurut pandangan Freud kata apabila dia rasa sesuatu yang mungkin tak sedap ke tak syok ke apa, dia akan letak sesuatu kat mulut dia. Contoh macam rokok. Ataupun dia makan chewing gum. Pembesaran. Dewasa tu baru tunjuk dia tak ada, orang kata isap rokok tu dia bukan saja tau. Dia ada, dia letak something kat mulut dia tu, dia rasa tenang sikit. Gigi kuku tu pun dia adalah kata apa ya, trauma. Dia pun ada masalah, ada isu tu juga. Isu dia kena letak sesuatu kat mulut dia. Bantal busuk tu sebenarnya macam dia menenangkan dia tau sebenarnya. Orang yang dia ada bantal busuk ke? Teddy bear. Ada bantal busuk tak?
Ya, gelak-gelak tu yang belakang ada batang busuk tak? Tak. Ada. Ada. Sebab apa nak ada rasa batang busuk tu? Bila peluk batang busuk tu rasa apa? Selamat. Kalau tertinggal dah menangis. Ni dia tinggal sampai menangis. Tak balik. Okey. Kalau katalah batang busuk tu kita ambil, kita gunting-gunting kan. Apa perasaan? Apa perasaan? Kalau kita ambil batang busuk, kita gunting-gunting kecil-kecil, lepas tu kita ambil apa tu, lighter, kita bagi habis. Separuh nyawa aku hilang. Kemarahan. Kemarahan yang membuang. Kena ubat juga. Kena ubat. Kan? Kita rasa macam nak bunuh orang ni kan? Okey, rasa apa? Cakaplah. Rasa nak marah, macam nak makan seorang tu. Kena. Sudah jadi kan. Sudah jadi kanibal. Boleh bayang tak? Masam sangat kat belakang tu. Kita gurau aja Kena tahu beza tau. Bergurau dengan betul-betul. Yang ini kita bergurau. Kita nak tanya apa perasaan kalau rasa batang busuk tu. Kan dia dah berjahit ke buntut dia tu semua kan. Tapi kita tetap sayang dia lagi. Kenapa ya kan dia berjahit tu kita pernah tengok kita bayangkan. Marah tak? Itulah. Itu sebenarnya yalah betul lah batang busuk sebenarnya kadang-kadang dia menjadi penenang. Terutama pada baby. Kan? Boleh tidur. Dia jadi macam best friend lah kan. Untuk menemani tidur kan. Betul ke? Kan? Okay. Next. Gangguan somatisi ataupun gejala fizikal. Yang ni kan. Yang terakhir lah kita nampak dekat secara fizikal dia boleh ni dah luka jiwa ni dah parah sangat kat dalam tadi ni. Akhirnya dia muncul secara fizikal. Contoh mencederakan diri sendiri atau dalam English kita panggil self-harm. Okay? Macam-macam lah dia boleh guna Dia boleh guna pisau, dia boleh guna gunting, air panas pun ada Okay, saya ada experience tak bila saya jumpa dengan budak, nak kata budak tak juga budak, pekerja juga yang dia self-harm. Bila tengok tangan dia ataupun kena celah kangkang dia tu penuh dengan apa tu kesan kelar, banyak parut-parut kan. Ada yang saya tanya kenapa you kelar diri you kan. Okey, dia ceritalah, dia kata mak dia suka beletir, mak dia cakap macam tu, dia rasa macam ni semua. Okey, jadi dia kelar diri dia tu sebab dia rasa dia nak hilangkan rasa apa tu? Rasa dia kan bila dia kena bully ke apa ke, jadi kesakitan tu berpindah sekejap kepada luka tu. Bila dia kelar sakit kan? Bila sakit tu hilang sekejap. Jadi fokus pada sakit. Tapi benda tu kalau dah baik, benda ingatan tu akan datang balik lah dia cakap. Jadi dia akan kelar lagi. Cederakan diri. Cedera. Ini kita akan nampak lah cederakan diri dia. Dia. Bunuh diri tadi tu yang dia boleh juga jadi mencederakan diri. Ataupun ada satu lagi kes ni dia suka tuang diri dia dengan air panas kat tangan dia tu, bagi benda tu. Cakap sebab apa you buat macam gitu? Dia kata saya rasa saya layak, diri saya ni layak untuk disakiti. Diri saya ni layak untuk disakiti. Jadi yang tu ini dah kita boleh nampak lah dari segi fizikalnya lah. Kalau kita nampak ada orang yang macam, ada tak jumpa kes-kes yang macam ada yang suka self anak-anak kawan ke, ada kan yang macam tu. Sebenarnya dia trauma yang dah berlaku pada diri dia lah sebenarnya. Okey. Kemudian apa lagi? Jantung mudah berdebar kan. Dah saya teringat lah kan mak saya kata, jantung cepat dah, kering darah jantung berdebar kan. Jantung berdebar.
Macam bernafas mula jadi laju. Panic attack. Kadang-kadang dia boleh tunjuk macam dia sakit perut kan. Dia sakit perut lah. Muntah-muntah kan. Dia macam panic attack tu betul lah. Panic attack tu tiba-tiba rasa blank. Okay. Yang tu mula dia dah menunjukkan kata apa ya, tanda-tanda di fizikal kan. Jadi macam berdebar-debar tak tahu kita tiba-tiba dah hilang arah apa semua kan. Macam tak sedar. Ada orang cakap juga macam disebabkan ni fizikal tu kita nampak macam kalau ikut kajian psikologi jugalah kan. Dia baca yang Carl Jung kata kesurupan ataupun dia macam rasa ada benda lain dalam diri dia tu, dia menyebabkan nampak dia seperti kerasukan. Dia kadang-kadang kita nampak macam jadi harimau lah, macam cakar kan. Dia rasa macam ada benda kat dalam diri dia tu. Luka tu dia boleh kesan. Pengsan tu sebab penat ke ataupun sebab? Okey, kita kena tengok pula sebelum pengsan tu apa pasalnya. Dia stres sangat tiba sampai pengsan? Stres sangat-sangat sampai pengsan? Atau mungkin sebab hypo? Pengsan boleh je. Yelah, dia boleh juga sampai jadi pengsan kan. Kalau terlampau kita tengoklah cerita. Sebab panic attack tu kan menyebabkan. Yelah, sebab jantung laju. Itulah kata fizikal kan. Jantung kalau laju, nafas tak sempat tarik, oksigen tak masuk dalam kepala, tak sempat naik atas kepala, pengsan lah. Kan? Itulah disebabkan itu juga. Dan dia mula pengasingan diri ataupun isolasi. Isolasi ni selalunya orang yang depression dia suka duduk lah. Dia dah start masuk fizikal dia, kita nampak dia duduk dalam bilik. Dia duduk dalam gelap kan. Dia mula kata apa ya, duduk menyendiri kan. Kita nak ajak ke mana tak dia duduk. Jangan mana dalam gelap. Macam itulah. Okey. Kedua, kekejangan otot. Kan? Kekejangan otot lah berlaku macam otot tu tiba-tiba rasa kejang kan. Dia boleh kan? Exercise tak sama ya. Exercise tidak. Exercise tu kekejangan otot yang akibat exercise lah. Ya, otot dia tegang. Tidak itu. Kalau tiba-tiba kan mana-mana. Tiba-tiba mungkin kekurangan zat. Kekurangan zat ataupun sebab bila kita exercise kan otot kita dia tegang. Tegang seperti tali gitar tu kan. Kalau kita tak buat stretching, dia dah masuk kelas kesihatan pula. Jadi dia boleh menyebabkan kekejangan otot. Okey. So, ada nak tanya ke? Tak apa boleh tanya. Kalau cramp. Kalau cramp kan. Cramp sebab stres ke? Ataupun rasa sebab mungkin tiba-tiba cramp. Tiba-tiba cramp mungkin sebab ada zat ataupun ada tak macam 2-3 hari sebelum tu macam ada pergi exercise ke apa ke? Tidak. Tiba-tiba kena simpul biawak. Yang itu mungkin kita yang tu mungkin kita tanya doktor lah, bukan? Sorry? Kurang zat. Kurang zat lah. Kurang zat kita jumpa doktor yang tu ya. Okey, kemudian kita next. Okey. Mari kita tengok okey, soalan dia. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan gejala trauma? Ingatan trauma yang berkekalan. Ingatan trauma yang berkekalan, perasaan negatif yang berlebih-lebihan, pertahanan diri runtuh secara total. Okey, kemudian apa lagi? Soalan kedua, nyatakan pertahanan diri secara total. Dia rasa macam nak isolasi, rasa nak bunuh diri kan. Dia rasa macam mengelak, dia tak mau jumpa dengan orang. Mati rasa kan. Apakah gejala fizikal? Gejala apa contoh yang gejala fizikal yang ternampak selepas ni? Selepas trauma? Self-harm ataupun kita rasa mencederakan diri. Lagi kita nampak jadi macam apa? Panic attack tadi kan.
Ada yang cakap panic attack. Kejangan otot. Dan dia isolate diri dia. Okay, next. Okay, kesimpulannya. Apa yang kita tengok? Sebenarnya gejala pasca trauma ni ialah keadaan kesihatan mental yang muncul selepas seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatik yang mengancam nyawa atau integriti fizikal mereka. Kesimpulan gejala pasca trauma boleh merangkumi pelbagai kategori dan berbeza dari individu ke individu. Gejala pasca trauma ni tak sama lah. Dia berbeza lah individu ke individu. Okay, next. Okay, ini adalah 3 rujukan buku yang saya gunakan untuk latihan modul kedua kita pada hari ini. Okay, sekarang boleh tak lihat saya ada bagikan ujian saringan minda DAS 21, iaitu ujian saringan minda ya, yang telah saya edarkan. Okey, saya minta sila baca dengan teliti setiap soalan ya. Instruction ni baca dengan teliti. Okey, kemudian dia kata apa ya kat sini? Langkah pertama, sila baca dan jawab soalan selidik DAS 21. Masukkan skala markah jawapan ke dalam ruangan kosong di bahagian 2 mengikut soalan S bagi setiap kategori stres, anxiety dan kemurungan. Jumlah skala markah yang bagi setiap kategori bagi mengetahui tahap status kesihatan. Langkah keempat ialah sila isikan keputusan dalam bahagian 3 dan isikan dalam keratan di muka hadapan. Bahagian 1, sila baca kenyataan dan bulatkan skala 0, 1, 2, 3 yang menggambarkan keadaan anda seminggu lepas. Tiada jawapan betul ataupun salah. Jangan guna terlalu banyak masa untuk mana-mana kenyataan. Skala markah adalah seperti berikut. 0, tak pernah terjadi. 1, jarang-jarang anda rasa. 2, kerap. Dan 3 adalah sangat kerap. Anda diberi masa 30 minit untuk menjawab soalan. Faham? Okey. Okey. Kita selesai dah lah kita pada hari ni program kita pada hari ni. Jadi kita dah juga tadi saya dah tanya soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Sekarang ni saya nak tahulah kalau sekiranya daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan yang macam daripada modul yang kita belajar tadi yang kurang dipahami. Ada siapa ke? Ya, Cik Fauzi. Tuan Najib, apa ni saya nak tahu dengan lebih lanjut yang kita katakan gangguan somatasi. Apa yang macam gejala yang kita ataupun simptom-simptom yang kita rasa diri kita macam tu, itu adalah gangguan somatasi. Boleh bagi tahu detail kan? Okey, boleh. Sebenarnya ya, kalau untuk pengetahuan Cik Fauzi dan semua kat sini lah, stres ni bukannya satu perkara yang dia dengan tiba-tiba je kita rasa macam kita tiba-tiba kita dah dewasa, kita ada terus dah gangguan tu. Sebenarnya stres ni dia bermula daripada kita lahir saja. Kita lahir je ke dunia ni, kita dah mula rasa stres lah. Saya kata tadi masa saya explain tadi kan, start you lahir saja, mula dah ada rasa stres. Bila mana kalau baby dia lapar, dia menangis sebab dia nak susu. Apabila dalam tempoh dia menangis sahaja tu, dia dah mula membangun rasa stres tu. Jadi kalau sekiranya perkara tu berlarutan daripada dia lahir, sepanjang tempoh kita membesar ni, sudah pasti kita akan melalui fasa-fasa yang menyebabkan kita akan rasa stres tu. Kalau saya rasa di Malaysia ni kesedaran tentang
pentingnya counselling masih jauh ketinggalan kalau kita bandingkan di luar negara. Luar negara sedari kecil lagi anak-anak telah diperkenalkan dengan kaunselor. Kalau kita tengok dalam movie ataupun kita panggil filem-filem luar negara, pasti akan ada dia masukkan unsur-unsur kaunselor. Dia panggil terapis, dia panggil psikologis. Tahu sebab kalau di Malaysia terapis ni adalah kaunselor. Tapi kalau macam di luar negara, dia orang panggil terapis atau dia orang panggil psikologis. Jadi peranan dia tu ada, dia orang memainkan peranan daripada kecil sampailah kita dewasa. Maksudnya daripada kecil tu dah diajar dah. Okay, you jangan stres kan, macam mana kalau stres nak buat apa. Tapi kita di sini ni tidak menitik beratkan tentang kesihatan mental untuk kita reduce ataupun kita kurangkan rasa stres tu. Maka bila kita dah besar je kita tak faham lah kan bila terjadi sesuatu kan. Kita rasa yang paling kita yang kadang-kadang menjadi persoalan tiada jawapan adalah bila kita tiba-tiba rasa satu benda yang mungkin mengganggu ataupun trigger ataupun kita kata macam dia memicu kita punya ketakutan masa kecil yang mana kita tak ingat. Satu benda yang berlaku sangat sedih pada kita kecil tu, dia masuk ke dalam diri kita, dalam alam tidak sedar kita, dan apabila dia memicu pada kita benda kita dah dewasa, maka di akhir sekali dia akan menunjukkan pada kesan terakhir itu secara somatisasi, iaitu fizikal. Kan, bila tiba-tiba ada satu benda yang mungkin kita sedar atau tidak, dia memicu. Tiba-tiba kan kadang-kadang kita boleh sedar yang jantung kita rasa berdebar kan. Dia rasa macam cepat. Tiba-tiba kita rasa macam nafas, tak cukup nafas. Pernah berlaku tak macam tu? Macam contoh lah saya kata macam, of course lah kalau ini yang macam mudah kita nampak. Kalau kita nak, kalau masa kita sekolah dulu mungkin kita nak menghadapi peperiksaan. Macam mana rasa sebelum dapat kertas soalan? Berdebar. Ada rasa tiba-tiba sakit perut tak? Saya kalau tu terus lari ke toilet. Pergi ke toilet kan? Macam kita tengok cerita apa nama yang P.Ramlee tu? Yang dia nak jadi pelakon tu. Kan siapa nama? Sinema Majal Lapuk tu. Kan dia yang sama-sama. Itu adalah contoh-contoh. Pernah tengok tak? Tak tengok langsung lah. Kat rumah memang P.Ramlee. Oh, yang ni pun tak pernah tengok TV yang wayang jugalah. Maksudnya, pernah tengok tak cerita Sinema Majal Lapuk? Pernah tengok tak? Benar kan? Yang dia tiba-tiba ditarik menjadi pelakon kan? Jadi pelakon. Lepas tu dia dia nak kena berlakon kan? Yang dia ada 3 orang. Satu lagi tu namanya S. Samsudin tu. Yang dia sampai duduk dalam dalam bilik air tu tak boleh sampai dah tak boleh berhenti membuang air. Itu adalah contoh-contoh gangguan somatisi. Kan yang sampai bila habis je dah dia punya dia punya audition ataupun kita panggil uji bakat tu, habis dah pula, dah tak ada rasa sakit perut dah kan. Itu contohlah kan. Macam semua orang kat sini kan kalau macam nak, itu contohlah kalau macam nak menghadapi peperiksaan. Sebelum dapat kertas tu dah macam-macam rasa kan. Nak muntah ada, apa semua ada kan. Itulah contoh somatisi. Okey. Kadang-kadang dia rasa juga macam dia rasa risau, tapi dia tak tahu apa benda yang dia risaukan. Rasa down, rasa macam murung. Tak tahulah apa sebab yang aku murung. Itu dah masuknya dah mengalami gangguan somatisi. Faham tak? Jelas ya? Jelas ya? P.Ramlee tu saya rasa Encik boleh Google kat dalam tu, tengok siapakah P.Ramlee tu. Kan? Alright.
Okey, nanti ya saya minta tolong, boleh tolong edarkan, kembalikan kepada saya borang penilaian latihan lah. Borang penilaian latihan untuk saya kutip lah. Untuk saya tengok lah. Okey. Semua dah hantar Dan saya juga perlukan jadual kedatangan. Siapa yang dipegang jadual kedatangan tadi? Pak, kalau selepas ni kita ada soalan-soalan lain boleh hubungi Puan. Oh ya. Saya lupa nak cakap dekat dalam kita punya pamphlet dia ada dalam brochure saya tu. Saya ada letak nombor telefon untuk dihubungi. Okey, kalau sekiranya sebab kita ni manusia. Manusia ni dia tidak akan ada orang kata sentiasa hidup. Sebab kata kita tengok tadi kan masa yang modul pertama tadi tentang jiwa yang bersedih tu kan. Kita tidak boleh orang kata berpura-pura untuk menjadi sempurna. It's okay not to be okay. Pernah dengar tak itu? Kalau tak okay tu tak apa. Okay, kalau kita kata macam kalau kita dengar kan, awak ada masalah tak? Macam kalau dia nombor satu sekali, kalau kita kata, saya memang tak ada masalah. Orang yang tidak ada masalah itulah, kalau kita dalam dunia kaunseling, orang yang tidak ada masalah itulah, orang pertama yang kita tolak ke dalam mana? Ke dalam bilik kaunseling. Kerana dia hidup di dalam penafian. Kalaulah orang tu pula kata, saya ni tak tahulah. Biasa aja macam bermasalah kan. Malu tak nak cakap macam tu? Malu tak, sebenarnya orang tu normal lah. Sebab orang yang normal, orang yang ada masalah. Orang yang kata dia sentiasa okey, tu adalah orang yang bermasalah. Okey, kalau dia ada masalah itu memang itu normal. Itu maknanya orang tu memang tu lah kalau dia kata tak ada masalah tu kita kena tengok jin ke ataupun tu orang. Okey, saya pun ni nak kena bertolak balik lah hari ni kan. Saya harap kan daripada perkongsian saya dan anda pada hari ini, semoga dia dapat memberi manfaat. Dan jangan ragu-ragulah untuk hubungi saya sekiranya anda memerlukan bantuan. Sebab nombor telefon ada kat situ, boleh hubungi saya. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.